Sampai ke Thailand. Macam tak ada orang lain. Mustafa, Mustafa, balligh maqasidana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu isalah mahid Iban tu. Isalah mahid? Yang hid tu. Ha? Itu apa? Jadi untuk kita post sekejap. Oh gitu. Oh gitu, nampak gitu. Oh boleh. Oh bagus tu. Boleh sikit boleh. Oh. Boleh. Kira kita orang detail ya. Oh boleh. Apa ni? Ha? Agak-agak apa ni? Oh tak tahu tu. Atas hitam. Sebab nama dia. Kata boleh. Oh boleh. Ya. Okey kot tu. Fire! Tak ada apa. Tak kiamat pun. Start kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sebelum kita baca Tuhfatul Tullab, sambung topik hari itu. Kata dia, sak topik orang yang menjadi saksi sahkah ketika dirinya sedang berihram. Orang yang nak jadi saksi kalau dia berihram boleh tak jadi saksi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa orang yang menjadi saksi nikah itu harus meskipun dirinya sedang berihram sekalipun. Jadi kalau orang yang berihram jadi saksi boleh. Hal ini berlaku kerana orang yang menjadi saksi ini bukannya terlibat menjadi orang yang mengakadkan nikah. Dia bukannya mengakadkan nikah orang, maka tak ada masalah. Dan juga tidak terlibat sama sekali menjadi orang yang diakadkan nikah. Orang yang diakadkan nikah ma'qudun alaih, iaitu suami ataupun isteri. Jadi suami ataupun isteri bahasa Arab panggil ma'qudun alaih, benda yang diakadkan. Walau bagaimanapun, lebih utamanya orang yang menjadi saksi dalam keadaan sedang berihram tersebut tidak hadir sebagai saksi, bahkan diserahkan kepada orang yang tidak berada dalam keadaan ihram yang akan menjadi saksi. Namun begitu, walaupun sah saja orang yang berihram itu jadi saksi, tapi aulanya dia tak payah jadi saksi, bagi ke orang lain. Bagi ke orang lain yang jadi saksi, suami ataupun isteri. Kemudian wali menikahkan kanak-kanak lelaki dan penghulu menikahkan hamba lelakinya ketika kedua-dua berniat ihram. Sekarang ni wali tidak boleh menikahkan seseorang. Kalau nikahkan kanak-kanak lelaki boleh tak?
Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menukilkan dalam Mughni bahawa akan tu tak ada, la'alla as-sawab tak ada, bahawa Imam Al-Azra'i rahimahullahu subhanahu wa taala berkata, zahir bagiku, bagi dia, pandangan dia, jikalau kanak-kanak lelaki yang kecil sedang berihram. Oh, silap-silap, bukan wali berihram ni, kanak-kanak lelaki yang sedang ihram, dan hamba lelaki yang sedang ihram. Jadi wali dengan penghulu dia boleh tak menikahkan dia? Maka zahir dia kata, kanak-kanak lelaki yang kecil sedang berihram dengan mendapat keizinan walinya yang halal, yang halal maksudnya tidak berihram, ataupun hamba lelaki sedang berihram dengan mendapat keizinan daripada penghulunya yang halal, yakni tidak berihram, kemudian mereka berdua mengakadkan akad nikah secara jabar, mana ijbar lah, memaksa. Ketika kedua-duanya, iaitu kanak-kanak lelaki dan hamba lelaki tersebut berniat ihram, maka tidak sah sama sekali pernikahan tersebut. Sama juga, walaupun dia kanak-kanak lelaki, walaupun dia hamba lelaki, dia niat ihram, maka tetap tidak boleh dia bernikah. Perkara ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiin. Wali ataupun calon suami mewakilkan orang lain untuk mengakadkan nikah dalam keadaan mereka berdua, iaitu wali dan calon suami sedang berihram. Sekarang ni wali nak menikahkan orang, suami nak bernikah, tapi mereka berihram. Boleh tak mereka dalam keadaan berihram ni mewakilkan orang lain untuk mereka nikah, untuk menikahkan? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau seorang wali ataupun suami dalam keadaan mereka berdua sedang berihram mewakilkan orang lain yang berada dalam keadaan bebas daripada ihram untuk mengakadkan pernikahan, sama ada mengungkapkan ijab nikah iaitu nisbah wali, ataupun qabul nikah iaitu nisbah wakil suami, maka tidak sah sama sekali juga pernikahan tersebut, kerana mengiktibarkan dia sedang berihram walaupun dari sudut wakil. Jadi dari sudut diri dia tidak sah untuk menikahkan, tidak sah untuk bernikah. Jadi untuk mewakilkan pun tak boleh juga. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa jikalau orang yang mewakilkan orang lain tidak memiliki hak untuk menikahkan orang lain ketika dirinya sedang berihram, maka apatah lagi furuknya. Furuk sini iaitu wakilnya. Kalau orang mewakilkan orang lain, siapa orang yang mewakilkan orang lain? Wali ataupun suami. Wali ataupun suami pun tak ada hak untuk menikahkan orang lain. Menikahkan orang lain nisbah wali, bernikah nisbah suami ketika berihram, maka apatah lagi kalau dia wakilkan, pun tak boleh juga. Pada ketika itu seolah-olah yang mengakadkan nikah ialah orang yang mewakilkan itu sendiri. Yang mengakadkan nikah siapa dia? Wali. Ialah orang yang mewakilkan itu sendiri. Dia mewakilkan orang lain. Dia tu wali, dia yang mengakadkan nikah sepatutnya, tapi dia mewakilkan orang lain. Dia pun tak boleh mewakilkan orang lain, sebab diri dia pun, hak dia pun tertegah untuk akad nikahkan orang. Maka bila dia nak wakil pada orang lain pun tertegah juga. Habis. Topik yang seterusnya, syak waktu menikahkan oleh wakil, sama ada berlaku sebelum ihram atau selepasnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau seorang wakil menikahkan seorang perempuan dengan seorang lelaki dalam keadaan syak, adakah ia berlaku sebelum ihram ataupun selepasnya, maka dibenarkan orang yang mendakwa sah pernikahan tersebut melalui sumpahnya. Hal ini berlaku kerana pada zahirnya segala akad yang berlaku itu sah pada asalnya jika tiada penghalang yang menyebabkan akad tersebut tidak sah. Jadi sekarang ni wakil wali, seseorang wakil menikahkan seorang perempuan dengan seorang lelaki dalam keadaan dia syak, adakah pernikahan tersebut berlaku sebelum ihramnya mereka atau selepasnya? Jadi bila begitu, kalau kita takdir kata tak sah sebab dia berada dalam keadaan ihram, maka kita menyebut dah dulu bahawasanya kaedah untuk membatalkan akad nikah mesti dengan jelas. Sekarang ni syak, maka bila syak, al-aslu adamul ihram, asalnya tidak ihram, maka sah pernikahan tersebut. Kalau nak kata sah pula, dia kata kalau nak kata sah pula mestilah dibenarkan melalui sumpah. Kena sumpah sungguhlah. Terjadinya akad nikah ni, aku bersumpah terjadinya akad nikah ni sebelum aku ihram ataupun selepas aku ihram. Selepas ihram tak sah lah. Sebelum ihram sah. Selepas ihram makna sudah masuk ihram dah. Kecuali selepas dia tahallul,
Lepas tu barulah boleh untuk nikah semula. Ni kalau terjadinya syok. Calon suami yang berihram memberikan keizinan kepada seseorang untuk menikahkannya selepas tahallul. Bolehkah? Ni. Calon suami yang berihram memberikan keizinan kepada seseorang untuk menikahkannya selepas tahallul. Sekarang ni calon suami, seorang lelaki ni sedang ihram, tapi dia wakilkan orang lain untuk menikahkan dia selepas dia tahallul. Makna perwakilan tersebut berlaku ketika ihram, tapi menikahkan tersebut berlaku selepas tahallul. Boleh ke tidak? Macam-macam porok Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau calon suami yang berihram memberikan izin kepada seseorang untuk menikahkannya dengan seorang perempuan yang lain, akan tetapi pernikahan tersebut berlaku selepas calon suami tersebut bertahallul. Gitu ya? Patut ada jawab tu. Hal ini berlaku kerana ihram itu hanya menegahkan seseorang melakukan akad nikah meskipun melalui wakil sekalipun. Akan tetapi ia tidak menegahkan izin seseorang kepada orang lain. Jadi ada jatuh maka sah jikalau calon suami yang berihram memberikan izin kepada seseorang untuk menikahkannya dengan seorang perempuan yang lain, akan tetapi pernikahan tersebut berlaku selepas calon suami tersebut bertahallul, maka iaitu sah, boleh. Kerana apa sah? Hal ini berlaku kerana ihram itu hanya menegahkan seseorang melakukan akad nikah meskipun melalui wakil sekalipun, akan tetapi ia tidak menegahkan izin seseorang kepada orang lain. Sahnya perwakilan tersebut dibuat sama ada lelaki tersebut mengatakan engkau nikahkan aku selepas tahallul, ataupun secara mutlak. Mutlak ni yakni tanpa dikaitkan dengan tahallul. Mana kamu nikahkanlah aku, tanpa dikaitkan selepas tahallul, tapi dia akan nikahkan selepas tahallul. Cuma cara dia sebut sirah tu menunjukkan secara mutlak saja. Pun boleh juga sah perwakilan tersebut kerana nikah tersebut akan berlaku selepas daripada dia tahallul. Perempuan yang berihram memberikan keizinan kepada walinya untuk menikahkannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau seorang perempuan yang sedang berihram memberikan keizinan kepada walinya untuk walinya menikahkannya dengan seorang lelaki, maka sah izin tersebut meskipun perempuan tersebut dalam keadaan berihram sekalipun. Hal ini berlaku kerana ihram itu hanya sahaja menghalang seseorang daripada sahnya akad, bukannya menghalang untuk memberikan keizinan kepada orang lain. Okey, di sini kita dapat simpulkan 3 benda. Pertamanya, wali sendiri menikahkan ataupun suami bernikah. Hak tu kalau dalam keadaan ihram tidak sah. Yang kedua, wali mewakilkan orang, suami mewakilkan orang ketika ihram untuk nikah. Ketika ihram hukum dia haram. Hukum dia tak sah. Yang ketiga, wali ataupun suami menyuruh wakil orang lain untuk nikahkan, untuk dia akad nikah, tapi selepas dia tahallul. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ihram itu tidak menegah seseorang daripada izin. Hanya yang menegahnya ialah untuk menikahkan dan juga bernikah. Gitu. Kata muallif, lelaki yang berihram mewakilkan orang lain menikahkannya. Lelaki yang berihram mewakilkan orang lain menikahkannya, atau perempuan mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan syarat ketika sedang berihram. Pula dah. Dia beri izin tapi dengan syarat sedang ihram. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau seorang lelaki yang sedang berihram mewakilkan orang lain untuk menikahkannya, ataupun seorang perempuan memberikan keizinan khusus kepada walinya untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain, akan tetapi kedua-duanya, iaitu perempuan dan lelaki tadi, mensyaratkan bahawa pernikahan tersebut berlaku semasa mereka berdua dalam keadaan ihram, maka tidak sah sama sekali perwakilan dan tidak sah sama sekali keizinan tersebut. Jadi izin tadi tidak sah dengan sebab apa? Sebab dia syaratkan pernikahan itu berlaku semasa mereka berdua, perempuan dan lelaki, dalam keadaan ihram, maka tu tak boleh. Tapi kalau izin tersebut berlaku pada waktu ihram, tapi izin itu, izin nikah tu yakni selepas tahallul, tu tak ada masalah. Sebab yang menegahkan akad ialah ihram, bukan yang menegahkan izin. Tu. Wali ataupun suami mewakilkan seseorang ketika halal, kemudian berihram salah seorang daripada keduanya. Dia wakilkan orang untuk nikahkan dia. Pas dia wakil tu, tiba-tiba salah seorang ihram. Macam mana? Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash
fi syarhil minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan batalnya perwakilan ataupun tidak untuk proses pernikahan. Jikalau seorang wali ataupun bakal suami berada dalam keadaan halal mewakilkan orang lain untuk mengungkapkan perkataan ijab ataupun qabul nikah, kemudian salah seorang daripada mereka iaitu daripada suami ataupun wali berihram lepas mengizinkan, khilaf ulama boleh ke tak? Pandangan yang asah tidak batal perwakilan tersebut sehingga harus wakil tersebut meneruskan proses pernikahannya selepas salah satu daripada wali ataupun calon suami melakukan tahallul dengan perwakilannya sebelum berihram. Jadi dia syarat tak batal perwakilan tu, tak batal sehingga harus wakil tersebut meneruskan proses pernikahannya selepas salah seorang daripada mereka tu melakukan tahallul. Melakukan tahallul ni makna setelah cukur lah. Dengan perwakilannya sebelum ihram. Dengan perwakilan wali ataupun suami tadi sebelum ihram, yakni sebelum berlakunya ihram. Perwakilan tersebut berlaku sebelum ihram. Sebelum dia ihram dia kata, kamulah aku wakilkan kamu untuk nikahkan aku. Untuk nikahkan aku, untuk terima akad nikah aku, nisbah suami. Wali pula wakilkan, aku wakilkan kamu untuk menikahkan anak perempuanku sekian-sekian. Tiba-tiba salah seorang tu jadi ihram. Maka sah tak perwakilan? Sah perwakilan. Tapi akad nikah itu mesti berlaku selepas tahallul. Itu pandangan asah. Pandangan yang kedua, muqabilul asah, kata batal pernikahan tersebut, tak sah. Bila batal pernikahan, maka tak sah lah kalau tetap menikah. Dan dia perlu tunggu selepas tahallul, barulah dia wakil semula, baru sah perwakilan tersebut. Seterusnya, wali yang bebas keadaan ihram. Wali yang bebas keadaan ihram, makna tidak berihram, mewakilkan orang lain untuk pernikahan dalam keadaan perempuan berihram selepas izin. Sekarang ni wali tak ihram, dia mewakilkan orang lain untuk menikahkan dia. Lepas diwakilkan, perempuan tu pula ihram. Tu belik-belik lah kau. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau wali yang bebas daripada ihram mewakilkan orang lain yang juga halal untuk menikahkan anak perempuannya, umpamanya, kemudian anak perempuannya itu berada dalam keadaan ihram, maka berlaku perselisihan pandangan ulama juga terhadap batalnya ataupun tidak perwakilan tersebut. Khilaf. Pandangan yang pertama, bukan CD. Dia dari sudut typo tu yang dia kira sambung hak atas, kita tak buh new. Bukan C. Pandangan yang asahnya tidak batal perwakilan tersebut sehingga harus wakil tersebut meneruskan proses pernikahannya selepas melakukan tahallul dengan perwakilannya sebelum ihram. Jadi wali tidak ihram, mewakilkan orang lain untuk menikahkan anak perempuannya. Anak perempuan dia lepas dia izin tu, anak perempuan dia ihram. Kesah perwakilan tu? Sah. Tapi pernikahan itu mesti berlaku selepas tahallulnya perempuan. Pandangan B macam tadi, batal perwakilan tersebut. Bila batal, maknanya selepas perempuan itu tahallul perlu wakil semula, barulah sah untuk menikahkan perempuan tersebut atas dasar wakil. Bolehkah wakil melaksanakan pernikahan sebelum tahallulnya orang yang mewakilkannya? Sekarang ni wakil melaksanakan pernikahan sebelum wali yang mewakilkannya tadi tahallul. Boleh ke tak? Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau wakil melaksanakan pernikahan dalam keadaan orang yang mewakilkannya, siapa dia? Wali. Itu belum tahallul. Belum tahallul lah, makna dalam keadaan ihram. Maka menurut pandangan mazhab, pandangan kuat dalam mazhab yang terkenal, yang masyhur ialah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu tidak sah pernikahan yang terlaksana tersebut sebelum bertahallul orang yang mewakilkannya. Jadi boleh ke tak wakil melaksanakan pernikahan sebelum tahallul wali tu? Tak boleh. Mana mesti tahallul juga. Itu pandangan mazhab yang kuat lah. Keadaan ihram, keadaan ihram itu menurut pandangan yang sahih tidak menafikan kesahihan pernikahan tersebut secara mutlak, bahkan ia menempati tempat orang yang hilang. Menurut pandangan sahih, makna muqabilul madhab, itu dia kata sah juga. Makna wakil itu sudah berlaku sebelum ihram, kemudian wali itu ihram, bolehlah wakil itu untuk menikahkan. Tapi pandangan kuat madhab tidak boleh, tidak sah. Maka jikalau pernikahan tersebut terus dilaksanakan, maka seolah-olah perjalanan pernikahan tersebut berlaku tanpa wali ataupun calon suami dan sebagainya, dengan sebab mereka wali dan juga calon suami itu sedang berihram. Tak boleh.
Mana mesti tunggu bertahalul. Sama ada wakil suami atau wakil wali nak laksanakan akad nikah, nak terima akad nikah, mesti dia itu tahalul terlebih dahulu. Kalau tak, seolah-olah macam tak ada. Kemudian wakil dengan sebab mereka wali. Kemudian wakil bagi orang yang ghaib, menikahkan umpama anak perempuannya ketika hilangnya orang tadi. Okey, macam mana ni? Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau wakil bagi orang yang ghaib, orang yang ghaib, orang yang hilang lah, dia wakil, lepas wakil hilang, apabila dia menikahkan umpama anak perempuannya, ni kalau orang anak perempuan, makna yang hilang tu wali. Anak perempuannya itu hilang, ketika hilang wali, maka boleh mendapat keizinan perempuan tersebut untuk menikahkan nyonya perempuan ketika perempuan tersebut dalam keadaan ihram, seperti bab perwakilan dalam pernikahan. Boleh pula. Sekarang ni dia kata jikalau wakil bagi orang yang gaib, apabila dia menikahkan umpama anak perempuannya ketika hilangnya orang yang gaib tadi, maka boleh mendapat keizinan perempuan tersebut untuk menikahkannya ketika perempuan tersebut dalam keadaan ihram, seperti bab perwakilan dalam pernikahan. Boleh. Boleh. Sekarang ni wali bagi perempuan tersebut hilang, gaib, sedangkan sebelumnya sudah diwakilkan orang lain untuk menikahkan anak perempuannya. Tiba-tiba anak perempuannya itu berada dalam keadaan ihram, maka boleh tak wakil tadi menikahkan perempuan ni? Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah wakil dah sebelum daripada dia hilang. Wali tadi mewakilkan dia sebelum dia hilang. Tapi boleh menikahkannya itu dengan syarat mendapat keizinan daripada perempuan tu lah. Mendapat keizinan daripada perempuan tu. Kalau boleh, diteruskan. Kalau tak boleh, kena tunggu. Seorang lelaki yang halal mewakilkan, halal sini makna tidak tahallul, tidak ihram. Seorang lelaki yang halal mewakilkan seseorang yang berihram untuk menikahkannya, boleh tak? Sekarang ni wakil ihram, orang yang mewakilkan tidak ihram. Contoh wali mewakilkan wakil yang sedang berihram, boleh tak orang yang berihram tadi menikahkannya? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau seseorang yang halal daripada ihram mewakilkan seseorang yang berada dalam keadaan ihram untuk menikahkannya, maka berlaku persisihan pandangan ulama berkaitan sahnya pernikahan tersebut. Pandangan yang sah pernikahannya. Hal ini kerana wakil tersebut seperti duta sahaja, bukannya disandarkan sesuatu pun daripada pernikahan kepadanya. Dia sebagai wakil, memang wakil sungguh. Jadi wakil ketika dia ihram boleh dinikahkan, sebab hak asalnya yang nak menikah ialah lelaki tu, bukannya wakil itu sendiri. Jadi sah tak? Sah. Sebab kalau sah pernikahan tersebut, bukannya wakil yang dapat isteri itu, orang yang dia wakilkan yang dapat isteri itu. Jadi yang diiktibar ihram tak ihram ni ialah orang yang nak nikah tu. Siapa laki-laki tu? Pandangan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj. Namun begitu, menurut Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, pernikahan dan perwakilan tersebut sah apabila wali tersebut tidak berkata, wakilkanlah engkau daripada diri engkau, melalui syarat Imam Az-Zarkashi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tu dari sudut sirah je lah. Dari sudut sirah, mana menurut pandangan asahnya sah juga pernikahan, kerana wakil itu hanya seperti duta, seperti jalan tengah saja. Kalau sah pernikahan itu pun bukan dia yang dapat isteri itu, orang yang dia wakil itulah, suami itu yang dapat isteri itu. Tapi pandangan kedua kata tidak sah. Kerana apa? Kerana mengiktiraf ataupun melihat kepada wakil tersebut sedang berihram, maka ihram secara mutlak tidak halal untuk menikahkan dan juga bernikah. Wali yang halal mewakilkan orang lain yang berihram dengan berkata, wakilkanlah engkau daripada diri engkau. Dia punya sirah dia begitu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau seorang wali yang halal mewakilkan orang lain yang sedang berihram untuk menikahkan umpama anak perempuannya dengan berkata, wakilkanlah oleh engkau daripada diri engkau, maka berlaku khilaf berkaitan sahnya pernikahan. Wali tak ihram, wakil wali ihram, dan dia berkata, wakilkanlah engkau daripada diri engkau. Sah ke tak perwakilan tersebut? Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala kata tidak sah perwakilan dan tidak sah pernikahan tersebut.
Hal ini seperti mana seorang wali mewakilkan seorang perempuan yang lain untuk mewakilkan orang yang lain yang akan menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki lain. Jadi dia kata, dia kias macam ni Imam Zarkashi. Okey, wali mewakilkan perempuan tu, anak perempuan dia. Mewakilkan bukan. Wali mewakilkan seorang perempuan yang lain, yang mana seorang perempuan yang lain itu dia kata suruh wakilkan orang lain menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki lain. Contoh dia mewakilkan kepada anak dia. Suruh wakilkan orang lain lah yang menikahkan kamu. Dia tak kabur direct kepada wakil tu, dia kabur ke anak dia. Anak dia perempuan. Dia kata kamu wakilkan siapa-siapa untuk nikahkan kamu. Dia pun wakilkan orang lain pula. Anak perempuan tu pula wakilkan orang lain pula untuk menikahkan dia. Itu Imam Zarkashi kata tidak sah. Begitu juga tidak sah perwakilan dan tidak sah pernikahan tersebut kalau wali itu tidak ihram. Dia mewakilkan seorang wakil yang sedang berihram dengan sirah wakilkanlah engkau daripada diri engkau. Dia kata tidak sah. Dia umpamakan, dia kiyahkan seperti masalah seorang wali mewakilkan seorang perempuan untuk mewakilkan orang lain menikahkan diri perempuan tu dengan lelaki lain. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad pandangan aujah, pandangan yang paling kuat menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, ialah sah perwakilan dan pernikahan tersebut. Masalah ini tidak dapat diserupakan dengan seorang wali mewakilkan orang perempuan seperti mana disebutkan pada pandangan A. Hal ini berlaku kerana perempuan memang pada asal tiada hak dan tidak berkeahlian untuk menikahkan orang lain sama sekali. Jadi memang sah, memang patutlah Imam Zarkashi kata batal hak kalau dia wakilkan orang perempuan, suruh orang perempuan tu wakilkan orang lain, sebab dia tak boleh jadi wali. Sedangkan sekarang ni wakil tu boleh jadi wali tak? Boleh. Wali tu sendiri pun boleh. Adapun orang yang sedang berihram masih berkeahlian untuk menikahkan orang lain. Hal keadaan wakil tadi kita kata hanya sebagai duta. Jadi kalau dia nikahkan orang lain tak ada masalah walaupun dia dalam keadaan ihram, kerana dia hanya duta. Kalau sah sekalipun bukan dia dapat habuan pun. Yang dapat habuan wali, serahkan tanggungjawab kepada suami. Suami dapat habuan isteri, wali serah hak isteri, serah hak anak perempuannya yang asalnya bawah tanggungjawab dia kepada tanggungjawab suami. Tu. Namun begitu, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah memberikan komentar bahwasanya pandangan Imam Az-Zarkashi rahimahullah tersebut masih berbentuk umum. Ini kritikan kepada Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Dia jangan tukar. Dia kadang-kadang tukar dengan Imam Az-Zamakhsyari. Bukan, Az-Zamakhsyari itu Mu'tazilah yang sebahagian pandangan mengatakan kembali kepada Ahli Sunnah dengan sebab isteri dia melalui jima'. Tu. Dia isteri dia Ahli Sunnah. Imam Az-Zamakhsyari Mu'tazilah. Jadi isteri dia Ahli Sunnah, kahwin dengan dia untuk dakwah dia. Jadi dia suruh jima'. Sekali jima' habis. Dia suruh jima' lagi. Kerana Mu'tazilah beriktikad bahawasanya hamba boleh beri bekah. Jadi sekarang ni boleh ada kudrat untuk jima' kali kedua. Dia jima' kali kedua. Lepas kali kedua dia minta lagi. Sebab kamu kata bahawasanya perbuatan hamba yang beri bekah. Jadi tak ada lemah dia hamba tu. Akhir pada tu lemah juga nak jima'. Habis. Maknanya bukannya hamba beri bekah kepada perbuatan. Sebab kalau hamba beri bekah pada perbuatan, kamu tak akan lemah, sebab kamu cipta perbuatan sendiri. Sedangkan jima' ni satu perbuatan. Maka dengan sebab itulah kata qil dia bertaubat masuk Ahlus Sunnah. Dengan sebab jima'. Kemudian kata musannif rahimahullah, itu bermakna bahawasanya kalau perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki untuk dakwah, dia tak ada masalah. Asalkan kalau boleh. Kemudian jadi masih berbentuk umum. Maka jikalau ditanggungkan perkataan Az-Zamakhsyari itu atas masalah jikalau tidak dikaitkan sama sekali dengan menikahkannya pada waktu diri seorang lelaki selain wakil tersebut sedang berihram, maka kritikan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu benar. Dia kata, jikalau ditanggungkan perkataannya itu atas masalah jikalau tidak dikaitkan sama sekali dengan menikahkannya pada waktu diri seorang lelaki selain wakil tersebut sedang berihram. Mana selain daripada keadaan dirinya ihram, tak ada kait sama sekali dengan menikahkannya pada waktu diri seorang lelaki itu, yakni selain wakil tersebut sedang berihram.
Maka kritikan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala itu benar lah. Iaitu kritikan dia apa? Kritikan dia ialah perempuan itu tidak ada hak untuk berkeahlian untuk mewakilkan orang lain. Sedangkan sekarang ni wakil ada hak kewalian, ada hak untuk mewalikan, untuk menikahkan orang lain meskipun dia sedang berihram. Maka kalau tanggung kata Imam Az-Zarkashi atas pandangan atas masalah ni, kritikan tersebut betul kata dia. Sebaliknya, jikalau ditanggungkan atas masalah, jikalau dikaitkan dengan menikahkannya ketika diri lelaki tersebut sedang berihram, maka apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala itu benar. Hal ini berlaku seperti mana seseorang yang berihram menyatakan kepada orang yang bebas daripada ihram, nikahkanlah aku ketika aku berihram. Maka tidak berlaku perselisihan pandangan antara dua pandangan tersebut bahawa perwakilan dan pernikahannya tersebut jika dilaksanakan tidak sah. Jadi Imam Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dia masih membela Imam Az-Zarkashi punya ibarat. Imam Az-Zarkashi punya ibarat mengatakan tak sah perwakilan dan tak sah pernikahan. Sebab apa? Sebab pernikahan apabila wali mewakilkan wakil yang sedang berihram dengan sirah wakilkanlah engkau daripada diri engkau. Dia kata macam masalah seorang perempuan diwakilkan oleh walinya untuk perempuan ni mewakilkan orang lain untuk menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki lain. Maka tu tak sah lah. Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kritik kata, yang Imam Az-Zarkashi kata tu, itu bagi orang yang tak ada hak untuk mewalikan. Jadi perempuan ada hak dah untuk mewalikan? Tak ada. Sekarang ni wakil wali dan wali ada hak dah untuk mewakilkan? Ada hak. Maka tak samalah masalah tu, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tapi Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini dia beri komentar, kata pandangan Imam Az-Zarkashi ni masih umum, boleh ihtimal. Kalau ditanggungkan, kalau diihtimalkan perkataan Imam Az-Zarkashi itu atas masalah kalau tak dikaitkan sama sekali dengan menikahkan nyonya lelaki itu pada waktu diri orang lelaki itu sedang berihram. Tak ada kaitan dengan lelaki tersebut sedang berihram. Tak ada kaitan. Tiba-tiba Imam Az-Zarkashi kata tak sah. Itu baru kita kata kritikan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu betul. Kerana lelaki yang tidak berihram ada hak dah untuk bernikah? Ada hak. Wali yang tidak berihram ada hak dah untuk bernikah? Ada hak. Tak ada masalah. Sebaliknya, kalau ditanggungkan atas masalah, jikalau dikaitkan dengan menikahkannya ketika diri lelaki tersebut sedang berihram. Lelaki itu sedang berihram, boleh tak dia menikah? Ada hak menikah tak? Tak ada hak menikah. Seperti mana Imam Zarkashi kata, kalau seorang wali mewakilkan orang perempuan untuk mewakilkan orang lain, tak ada hak. Sebab perempuan tu tidak boleh ada hak kewalian, sebab tu tak boleh wakil orang lain. Kalau atas pandangan yang kata lelaki tersebut sedang berihram, maka yang disebutkan Imam Zarkashi itu lah. Sebab orang lelaki yang berihram tidak ada hak untuk bernikah, macam orang perempuan tidak ada hak untuk mewalikan. Sama. Okey. Pening. Hal ini berlaku seperti mana seseorang habis selesai. Tu dari sudut sirah. Tu dia punya tanggung. Tu dia Syekh Khatib Asy-Syirbini dia tanggung Imam Zarkashi punya pandangan kepada masalah yang berlainan. Kalau masalah lelaki tersebut tidak berihram, mana pandangan dan kritikan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari betul. Sebab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melihat kepada keahlian untuk bernikah dan menikahkan. Perempuan tidak ada hak untuk menikahkan. Sedangkan wakil wali ada hak tak? Ada hak. Wali ada hak? Ada hak. Lelaki ada ihram tak ihram? Ada hak? Ada hak untuk nikah. Jadi lain, beza. Tu. Wakil mewakilkan seseorang menikahkan umpama anak perempuan ketika wali tersebut sembahyang. Pula dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhi Minhaj bahawa jikalau seorang wali mewakilkan orang lain untuk menikahkan umpama anak perempuannya ketika umpama anak perempuan ni sebab apa? Sebab wali tak semesti bapa. Jadi boleh tak wali tu abang dia? Boleh. Boleh tak wali tu pak saudara dia? Boleh. Jadi sebab tu ulama dia halus bila dia kata nahwu bintihi. Seumpama anak perempuannya. Mana seumpama tu? Mana tak semesti anak perempuan, boleh jadi saudara, boleh jadi cucu dan sebagainya. Sedang menunaikan sembahyang. Ketika wali tersebut sedang menunaikan sembahyang. Macam mana ketika seorang itu sembahyang dia mewakilkan orang lain?
Mungkin dengan isyarat, wallahu alam. Dia isyarat gitu. Betul mayang, tak betul mayang. Orang tahu buat gitu, dia faham, dia kata wakil tu. Jadi tiada berlaku persisian pandangan ulama bahawa pernikahan tersebut sah kerana wakil tadi sah. Hal ini berbeza jikalau wali tersebut berada dalam keadaan ihram. Jikalau wali tersebut berada dalam keadaan ihram, maka tidak boleh wakilnya tersebut menikahkan umpama anak perempuannya, tak boleh. Sebab ihram dengan semayang lain. Semayang dia haram juga, tapi haram dia bab semayang lain dengan haram dalam ihram lain. Haram dalam ihram tahlil dia yang boleh menghalalkannya ialah tahallul cukup. Kalau semayang salam, nak katanya walaupun semayang ini, dalam semayang ada benda-benda patang larang yang haram dibuat, tetap sah wakil dia. Tapi kalau ihram tak sah. Jadi beza antara ihram, yang dalam ihram tu ada benda-benda larangan, dan semayang pun ada benda-benda larangan yang wajib dijauhi, tapi dari sudut izin sah ketika semayang, tak sah ketika ihram. Dari sudut izin apa? Dari sudut wakil. Seseorang bernikah ketika dirinya semayang dalam keadaan terlupa bahawa dirinya sedang semayang. Dia semayang, tiba-tiba dia menikah waktu semayang, dia terlupa dia tengah semayang. Sah ke tak? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni, jikalau seseorang bernikah dengan seorang perempuan yang lain dalam semayang, hal keadaan dirinya terlupa bahawa dirinya sedang semayang, maka sah semayang dan sah nikahannya. Sebab apa sah semayang? Sebab kalau dia tak sengaja cakap, tak sengaja dalam madhab Syafi'i kita, tak lebih daripada 6 perkataan. Kalau lebih 6 perkataan, tak sengaja batal. Jadi kalau bahasa Arab dia kata apa? Qabil tu nikah, 2 perkataan. Dia dalam keadaan tak sengaja sah semayang. Sah nikah, sah nikah. Tu. Janji dalam bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu, aku terima nikahnya, panjang kalau bahasa Melayu lebih pada 6 je. Kalau bahasa Arab senang, qabil tu nikah, selesai. Tapi kalau tak sebut mas kahwin tu, kena mahar misil lah. Itu ya. Seseorang bernikah dalam keadaan terlupa bahawa dirinya sedang berihram. Tadi terlupa dalam keadaan sembahyang, ni terlupa bahawasanya diri dia sedang berihram. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj, bahawa jikalau seorang lelaki bernikah dengan perempuan lain dalam keadaan terlupa bahawa dirinya sedang berihram, maka tidak sah sama sekali pernikahannya. Hal ini berlaku kerana perkataan yang membabitkan pernikahan apabila diungkapkan oleh orang yang sedang berihram, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan jikalau ia datang daripada orang yang sembahyang dalam keadaan dirinya lupa bahawasanya dirinya berada dalam keadaan sembahyang, maka hukumnya sah. Jadi beza sembahyang dengan ihram, beza. Walaupun sembahyang ada benda larangan dalam sembahyang, ada benda larangan dalam ihram, tapi apa yang dibuat ketika sembahyang sah, apa yang dibuat ketika ihram tak sah walaupun terlupa. Tu kaedah dia. Adakah harus bagi al-imamul a'zam, pemimpin besar ataupun qadhi, menikahkan seseorang ketika berada dalam keadaan ihram? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan ulama berkaitan al-imam al-a'zam, pemimpin besar ataupun qadhi, menikahkan orang lain ketika mana mereka berdua dalam keadaan ihram melalui hal kewalian yang umum. Imam al-a'zam atau qadhi menikahkan orang lain dalam keadaan mereka berdua, qadhi dan imam al-a'zam tu dalam keadaan ihram. Boleh ke tak dia menikahkan orang lain? Khilaf 3 pandangan. Pandangan asah, tidak diharuskan bagi al-imam al-a'zam ataupun qadhi melaksanakan akad nikah orang lain ketika dirinya sedang berihram. Tak boleh juga secara mutlak. Pandangan B, pengarang al-mursyid, kitab al-mursyid, dia kata harus al-imam al-a'zam ataupun qadhi menikahkan orang lain serta sah pernikahan tersebut. Boleh pula. Pandangan ketiga, harus bagi al-imam al-a'zam menikahkan orang lain ketika dirinya berada dalam keadaan ihram. Adapun qadhi, maka tidak diharuskan bagi dirinya menikahkan orang lain. Hal ini berlaku kerana wilayah al-imam. Wilayah ni kewalian. Al-imamul a'zam itu lebih umum, sedangkan qadhi hanya khalifahnya atau penggantinya sahaja. Khalifah, yakni pengganti bagi imamul a'zam. Jadi khalifah ni maksud dia pengganti. Khalifah ni maksud dia pengganti. Jadi khilaf 3 pandangan. Pandangan asah, dua-dua tak boleh sebab mereka tu ihram. Pandangan kedua, secara mutlak dua-dua orang boleh walaupun mereka sedang berihram. Yang ketiga, tafsil. Al-imamul a'zam itu boleh, qadhi tak boleh, kerana al-imamul a'zam wilayahnya lebih umum berbanding dengan qadhi. Keharusan wakil al-imamul a'zam ataupun qadhi menikahkan orang lain ketika kedua-duanya sedang berihram. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash
fi syarhil minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan masalah jikalau wakil bagi al-imamul a'zam. Tadi al-imamul a'zam sendiri, sekarang ni al-imamul a'zam ataupun qadi mewakilkan orang lain, dan wakil itu sedang berihram. Boleh tak dia tu menikahkan orang lain? Maka dia kata jikalau wakil bagi al-imamul a'zam ataupun qadi menikahkan orang lain dalam keadaan mereka berdua yakni wakil bagi wali al-a'zam dan wakil bagi qadi itu sedang berihram, Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pengganti ataupun wakil Imam Al-Azam boleh mengakadkan nikah orang lain, sedangkan pengganti ataupun wakil qadi tidak boleh mengakadkan nikah orang lain, seperti mana dalam bab wakil yang telah dibincangkan pada masalah wali. Jadi dalam bab Al-Imamul Azam dan qadi, dia sendiri kalau nak menikahkan ketika dia tu ihram, khilaf 3 pandangan. Tapi kalau 2 orang ni mewakilkan orang lain untuk menikahkan dalam keadaan wakil itu berihram, maka Imam Asy-Syirazi kata kalau wakil tersebut daripada Al-Imamul A'zam boleh, wakil tersebut daripada qadi tak boleh. Tu. Rehat sebentar. Ada soalan? Allahu Akbar. Mana? Apa beza? Online ada soalan online? Bali nak laksanakan akad nikah, nak terima akad nikah, mesti dia itu perempuan tersebut dalam keadaan berihram sekalipun. Whiteboard satu lagi kat sana kan. Nak khabar Ustaz Mizi buat main ini ni esok kita tolak esok. Dua orang lah. Mana berat tolak
Dah angkat eh? Boleh tak? Ha? Nak haid senang. Satu tulis nota, sudah kalender. Nampak lagi. Tolak siap lah. Nanti tak ada orang. Demo tak ada apa ni. Ngok tak bagi mengaji dah. Tak. Macam start lah. Tak. Tinggal lebat lah. Beh. Sambung kitab kita muka surat 85. Soalan lah. Ha? Soalan yang Soalan. Allah. Oi. Mana tak ada internet pula. Ai. Tak ada pun. This hidden comment might include sensitive content. Mana pun. Apa begitu? Masalah tak? Tak boleh baca pun. ini sebut tadi kata bolehkah seorang jadi amanahkan jadi wakil qabul atau nikah dalam keadaan dia sedang berihram atau qabul. Oh, wakil tu yang ni, yang ihram. Seorang Siapa dia? Wakil. bolehkah seorang jadi amanahkan jadi wakil qabul nikah? Wakil lah. Jadi wakil tu dalam Boleh lah. Tadi sebut dah. Sebab apa boleh? Sebab dia duta saja. Dia jalan tengah. Jadi kalau dia contoh wakil kepada suami, bukan dia dapat isteri tu, suami dia. Jadi sah. Tak ada masalah. Dari sudut wali menikah mewakilkan dia dalam keadaan wakil berihram ataupun suami mewakilkan dia dalam keadaan wakil itu ihram, sah belaka atas pandangan mu'tamad. Kemudian surat 85. Qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Masih sambung pada masalah dipindahkan wali daripada wali aqrab kepada wali hakim. Makna tidak pindah pada ab'ad, pindah pada hakim selalu. Kedua, ataupun berkehendak wali aqrab kepada perempuan itu, maka tiada wali yang lain yang sedarjat dengan dia, dengan wali tadi, maka hakimlah jadi walinya wali perempuan tu. Tiada kepada ab'ad, yakni tiada menjadi wali, tiada berpindah wali tersebut kepada ab'ad. Nombor 4, telah terdahulu sebut dalam tuhfah. Apa ni? Berkehendak wali aqrab kepada perempuan itu, maka tiada wali yang lain yang sedarjat dengan dia. Maka hakimlah jadi walinya. Tiada kepada ab'ad. Hak tu kot yang sedarjat, wali sedarjat dulu tu. Yang gi kepada hakim tu. Mana?
berkehendak wali akrab kepada perempuan itu, maka tiada wali yang sederajat dengan dia, maka hakimlah jadi wali. Ringkas sangat ni. Hak mana dulu tu? Dan tiada harus bagi anak mamaknya itu jadi wali bagi perempuan jika ia berkahwin dengan dia bagi dirinya, tapi hendaklah yang mengkahwinkan itu mereka yang sederajat, jika ada, dan jika tiada atau ada tetapi abad. Betul. Gitu. Betul. Hak sebelah tu, muka surat 84. Topik hukum wali mengkahwinkan bagi diri sendiri. Tu yang kata nak perempuan tu. Okey. Atau berkehendak wali akrab kepada perempuan itu. Yang ni nak kahwin dengan perempuan tu. Sedangkan perempuan tu wali hak paling akrab ialah dia. Dia cinta dengan dia. Contoh sepupu. Pok mati, tok mati, saudara mati. Lah kali tinggal sepupu je wali akrab dia. Dan sepupu tu nak nikah dengan dia. Jadi ada tak wali yang sederajat dengan dia sepupu sebapak? Tak ada. Tak ada juga. Hakim terus. Tu dia kata muka surat 84 tu. Dia kata dan tiada harus bagi anak mamaknya sepupu jadi wali bagi perempuan jika ia anak mamak tadi hendak berkahwin dengan dia dengan perempuan tu bagi dirinya anak mamak, tetapi hendaklah yang mengkahwinkan dia itu mereka yang sederajat dengan dia. Sederajat bukan abad lagi. Jika ada dan jika tiada ataupun ada wali tetapi abad, maka hakim mengkahwinkan dia. Dia tidak pindah pada abad, dia pindah kepada hakim selalu. Okey, 2. Ketiga, atau berlayar wali akrab itu pelayaran 2 hari. Ni kita ada dobit sini. Dia kata suruh baca jawi dulu, kemudian baru tengok dobit. Mana saya dobit ada cerita lah. Wali yang terdekat, wali akrab tu ghaib 2 marhalah. Okey, belayar ni makna lebih pada 2 marhalah lah. Dia musafir 2 hari, maka hakim jadi wali bagi perempuan tersebut. Tiada abad kerana dia belayar jauh. Nombor 5, seperti mana berkata di dalam tuhfah, jikalau ghaib wali akrab kepada 2 marhalah, padahal belum lagi dihukumkan dengan matinya wali tu, dan tidak wakil ia wali akan mereka yang mengkahwinkan mauliyahnya iaitu perempuan. Mauliyahnya wali. Mauliyah ni ialah perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya. Maka pada ketika ghaib, sultanlah yang mengkahwinkannya perempuan. Intaha tuhfah jilid 7 muka surat 259. Dan jika ada ia seorang kurang daripada 2 hari, dan jika ada ia ghaib ataupun belayar tadi kurang daripada 2 hari, tiada harus hakim jadi wali dengan tiada izin wali akrab, melainkan jika kesukaran sampai kepadanya perempuan tu sebab takut atau lainnya. Mana dia syaratkan 2 hari lah. Mana kalau kurang 2 hari tak boleh hakim mengkahwinkan dia, kena dapat izin dulu. Tu. Ataupun ada ia wali akrab di dalam negeri, tetapi ia wali di dalam penjara sultan yang ta'azzur ni ada uzur sampai kepadanya perempuan, yakni tiada dapat sampai sekali-kali kepadanya perempuan, maka hakimlah jadi walinya perempuan. Sekarang ni bukannya wali tu sebut ghaib pi luar negeri ke, tak, dia ada dalam negeri tapi dalam penjara. Yang mana dalam penjara bawah tanah contohnya, susah nak sampai ke perempuan tu, susah nak kahwin ke orang, memang tak boleh jumpa orang contohnya, maka hakimlah yang menikahkannya, bukan wali abad. Maka jika kesukaran sampai kepada tempat penjara itu, artinya dapat sampai tetapi sukar juga, boleh sampai tapi susah nak masuk, maka tiada harus hakim jadi wali, melainkan dengan izin wali. Tadi hak nombor pertama, dia tu tak boleh sampai, penjara tu memang tak boleh siapa masuk. Tu. Yang nombor 2 pula, penjara tu boleh masuk minta izin je lah, tapi nak nikah ke orang tak boleh. Maka ketika itu kena minta izin. Tu kena minta izin. Tak boleh hakim tu menjadi wali melainkan izin. Ataupun ghaib wali akrab, tiada diketahui akan hidupnya wali akrab atau matinya wali akrab, maka hakimlah akan jadi walinya perempuan, tiada ab'ad. Dia suruh kata, lihatlah Asnal Matalib Mughnil Muhtaj Qalyubi Amirah.
Qalyubi wa Amirah. Amirah bukan Umairah. Wali aqra tak tahu, dia ghaib, tak tahu mati ke hidup, wallahu alam. Boleh hakim jadi wali? Boleh. Tak boleh ab'ad jadi wali. Tu yang ketiga. Keempat, atau perempuan yang hendak bersuami itu gila, lagi baligh. Dia baligh tapi gila. Maka tiada wali yang mujbirnya laki. Siapa nak qabul nikah tu? Sedangkan laki tu gila, nak qabul macam mana? Mesti kena ada wali. Wali mujbir bagi laki-laki tadi. Maka hakimlah jadi walinya. Laki-laki tadi tiada ab'ad. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab laki tadi gila. Baligh. Gila baligh. Nak qabul nikah tak boleh. Siapa yang kena qabul? Wali mujbir laki-laki. Mak dia pun tak ada juga, mati belaka. Mampus belaka kena tsunami. Maka kembali kepada hakim, bukannya wali ab'ad. Kelimanya, atau sahaya perempuan bagi orang kafir masuk Islam itu tiada tuannya orang. Sahaya perempuan yang kafir tadi masuk Islam tak ada tuan, maka hakimlah jadi walinya perempuan. Okey. Keenamnya, atau sahaya baitul mal. Sahaya pun macam pasien sahaya baitul mal, itu pun hakimlah jadi walinya sahaya baitul mal. Maksudnya baitul mal ni apa? Tempat orang letak harta. Jadi sahaya ni sebahagian daripada harta, dia letak sebagai baitul mal. Mana orang yang ada hak mengurus baitul mal ni, mana-mana yang ada keperluan untuk ada hamba, dia beri tu hamba baitul mal. Macam harta baitul mal beri ke orang susah sebagainya, duit tu. Ni hamba baitul mal, siapa-siapa yang berhajat kepada hamba, tak ada hamba, diberi. Maka siapa yang akan menikahkan dia? Wali hakim juga. Ketujuh, atau sahaya yang diwakaf kepada jemaah yang tertentu. Jangan pelik dia macam harta. Contoh kalau surau ni yang diwakaf speaker contohnya. Ni harta sekarang ni sahaya yang diwakafkan pada satu jemaah. Contohnya ada orang wakaf hamba ni kepada Subhi dan juga Muhammad. Maka depa dua orang ni ada hamba yang diwakafkan. Siapa yang wakaf? Adalah orang tertentu, orang kaya wakaf. Hamba tu dinilai 10 juta contohnya. Itu pun hakimlah jadi walinya sahaya yang diwakaf tadi. Tetapi dengan izin mereka itu, izin jemaah tu lah, kena izin Subhi dengan Muhammad lah, sebab tuannya. Tuan yang diwakafkan. Kelapan, atau wali akrab itu enggan daripada menikahkan dia kan perempuan. Ni macam dululah. Kemudian daripada disuruh, yakni disuruh hakim, dan ditakuti. Yang ditakuti mana tarhib, memberi amaran. Hakim tu suruh nikah, tak mau juga, kepindah kepada hakim. Serta hadir perempuan dan suaminya perempuan di hadapan hakim, maka hakimlah jadi walinya perempuan tadi, tiada ab'ad. Nombor 1 panjang tu. Apa tu ab'ad. Okey, Hafiz. Okey, nombor 1, yakni bermula berdosa enggan jadi wali itu kerana firman Allah Ta'ala. Kita sudah bahas dah, dosa ke tak? Khilaf. Pandangan mu'tamad dosa. Kerana firman Allah Ta'ala, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Al-Baqarah ayat 232. Maka jangan kamu enggan mereka itu wali-wali akan bahawa mengahwinkan mereka akan suami-suami mereka. Tu kahwin tu. Jangan kamu enggan untuk kahwinkan suami-suami mereka. Yang ni kalau bekas janda lah. Kalau bekas janda yang nak kembali kahwin, jangan halang. Berkata Al-Baghawi dalam At-Tahdzib. At-Tahdzib ay At-Tahdzibu fil fiqh Syafi'i, fi fiqh Syafi'i. Dia ada kitab At-Tahdzib. Dia kata law 'adala al-wali al-aqrabu zawwajaha as-sultanu lal ab'adu bil ittifaqi wa la yatahaqqaqu al-'adlu hatta yamtani'u baina yaday al-qadi wa huwa ay yahdura al-khatib wa yatlubu al-mar'atu fayamuruhu al-qadi bit-tazwiji fayaqulu la af'alu aw yaskutu hina idhin yuzawwijuha al-qadi bi idhniha walau da'athu ila tazwijiha min ghairi kuf'in lahu ay yamtani'a wa la yakuna 'adilan walau qala al-wali inna al-khatiba laysa bi kuf'in fa'al al-mar'ati ithbatul kafa'ah walau da'athu ila tazwijiha min kuf'in بأقل من مهر المثل فيجب التزويج فإن امتنع كان عاضلا لأن المهر حقها لا حق للأولياء فيه بخلاف الكفاءة. Jika enggan wali akrab, yakni enggan mengkahwinkan perempuan, niscaya mengkahwinkan dia kan perempuan itu sultan. Tidak, yakni tidak mengkahwinkan perempuan itu
wali, yakni oleh wali ya ab'ad, yang jauh, dengan ittifaq, dengan sepakat ulama. Dan tidak sabitlah enggan itu sehingga menegah oleh wali di hadapan hak qadi. Yang kata enggan-enggan ni bila dia tak mau tu depan qadi suruh dia tak mau, lepas sudah. Padahal hadir zauj, suami dan zaujah, yakni di hadapan hakim, maka menyuruhlah qadi akan wali tadi dengan mengkahwin. Maka berkata wali, tidak aku berbuat atau diam ia wali. Dia kata tak boh ataupun dia diamnya, tak kata ia. Maka pada ketika itu walilah yang mengkahwin akan dia. Bukan wali tu, hakim maksudnya. Awal tu yuzawwijuha tu. La'ala sawab qadi tu dia sebut dalam matan bahasa Arab qadi tu. Yuzawwijuha al-qadi bi idniha. Ubah tu. Ubah Maka pada ketika itu, pada ketika enggan wali atau diam wali, walilah, bukan walilah, qadilah. Qadilah yang mengkahwin akan dia akan perempuan tetapi dengan izin perempuan, dan mendakwa perempuan supaya mengkahwin akan dia. Walau da'athu ila tazwijiha min ghairi kuf'in lahu ayyam tani'ah. Walau da'athu, dan mendakwa. La'alla sawab ada jika tu. La'alla sawab ada jika. Dan jika mendakwa perempuan, yakni dan jika mendakwa oleh perempuan supaya mengkahwin akan dia akan perempuan dengan laki-laki yang tiada kufu, maka jawab jika harus bagi wali itu menegah. Kalau dia tegah, dia suruh wali dia menikah dengan laki-laki yang tak sekufu, boleh tak wali menegah? Boleh. Kira tak dalam keadaan dosa? Tak kira. Hak tu kita bahas dah dulu. Wali boleh menegah perempuan menikahkan untuk wali boleh menegah perempuan suruh menikahkan dirinya dengan lelaki yang tak sekufu, boleh, dan tak dikira sebagai menghalang daripada perkahwinan. Dan tidak dinamakan wali itu orang yang enggan. Dan jikalau berkata wali bahawa laki-laki ini tidak kufu, maka lazimlah atas perempuan itu mengisbatkan kufu itu. Dan jikalau mendakwa perempuan itu mengkahwinkan dengan lelaki-laki yang kufu tetapi kurang daripada mahar misil, dia nak kahwin dengan orang sekufu tapi mahar yang dia beri kurang pada mahar misil, niscaya wajib mengkahwin akan perempuan tu, yakni oleh wali. Makna kalau wali enggan, makna dia kira orang yang enggan. Tu pun kita dah bahas dalam Kasyfun Niqab. Kalau dia tu nak menikah dengan wali dengan orang sekufu tapi jumlah mahar yang diberikan kurang daripada mahar misil, tetap wajib kahwin. Kenapa? Kerana mahar tu milik isteri, hak isteri disebut dah dulu. Maka jika menegahlah oleh wali, niscaya jadilah ia wali orang yang enggan, kerana bahawasa mahar itu haknya perempuan. Tu disebut dah, bukan hak yang lain daripada wali-wali. Yang lain tu daripada tu tu bayan bagi yang lain, bukan hak yang lain. Siapa yang lain? Daripada wali. Tu yang ini tidak ada hak sama sekali oleh wali pada wali untuk mahar. Bersalahan kufu. Kalau kufu hak wali, sebab itu dia boleh tentukan, kamu tak boleh nikah dengan kawan ni tak sekufu dengan kamu, boleh. Bak sekufu nanti jilid 3, awal jilid 3 nanti. Lesai. Nombor 2, belum lagi. Bahkan masuk matan balik, bahkan jika berulang-ulang beberapa kali disuruh hakim, nombor 2, iaitu 3 kali sekurangnya seperti mana telah dahulu. Kita pun dah bahas dulu dah. 3 dengan bawah 3 berapa? Dosa kecil ke dosa besar? Maka tatkala itu wali ab'adlah menikahkan perempuan itu, tiada hakim. Ni kalau berkali-kali suruh. Sebab apa? Sebab kalau berkali-kali suruh, mana wali aqrab itu fasik. Jadi kalau fasik, dia akan bertukar kepada ab'ad. Beza kalau sekali suruh dia tak embuh, hakim boleh. Hakim boleh. Berdosa ke tak wali aqrab? Khilaf. Tapi kalau berkali-kali suruh, 3 kali dah, 4 kali dah suruh, dia tak embuh juga, pindah pada ab'ad, kerana dia fasik. Bila fasik, pindah ab'ad. Maka tatkala itu habis. Sebab jadi fasik yang menegahkan jadi wali. Nombor 3, yakni jadi fasik wali aqrab itu dengan sebab berulang suruh itu, dengan syarat jika banyak maksiat wali di atas taatnya. Mana dia ni kaki maksiat dah, lepas tu wali suruh dia tu nikah tak mau pas sudah, dan amalan maksiat dia lebih banyak daripada taat, maka dia pindah pada wali ab'ad.
seperti itulah dahulu pada bab jadi fasik sebab dosa kecil, wallahu alam. Maka tatkala itu, tatkala mana? Tatkala jadi fasik itu sebab menegahkan jadi wali, menegahkan dirinya akan jadi wali, pindahlah kepada ab'ad. Maka tatkala itu berpindahlah, yakni berpindahlah oleh wali itu kepada ab'ad. Tiada, yakni tiada berpindah wali itu kepada hakim. Nombor 4, yakni tatkala enggan wali aqrab dari suruhan hakim beberapa kali atas mengkahwinkan perempuan itu, maka terjatuhlah ia wali di dalam kefasikan. Kerana demikian menegah termasuk dalam kata mengkali dosa kecil yang membawa kepada fasik. Tetapi dengan syarat jadi fasik itu apabila maksiat seseorang itu lebih banyak daripada taatnya seorang. Dia lebih banyak daripada taat dia. Maka barulah dia kategorikan fasik yang menegahkan dia daripada jadi hakim. Seperti mana telah terdahulu sebutnya, maka apabila fasiklah wali aqrab, maka berpindahlah wilayahnya wali aqrab, kewaliannya wali aqrab kepada wali ab'ad, pindah. Bukan kepada hakim lagi, kerana ia wali aqrab adalah masalah wali fasik. Tu noktah. Tu semua kita dah jelas belaka dah dulu. Selesai dah faslun pada menyatakan kafaah, masuk dalam kashfun niqab sampai khatam. Tak ada lah faslun berkaitan dengan kafaah tu jilid 3. Kemudian wali di penjara dan tidak dapat sampai kepadanya kerana uzur. Ni wali di penjara ada 2 pesen. Pertamanya dapat sampai, kedua tak dapat sampai. Hak ni tak dapat sampai. Yang kedua dapat sampai tapi tak boleh nak nikahkan. Hanya boleh dapat izin saja. Kata musannif, ada ia di dalam negeri tetapi ia di dalam penjara sultan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menyatakan masalah ini dalam Mughnil Muhtaj. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah telah bersetuju dengan pandangan ini dari sudut uzurnya perempuan tersebut meminta izin kepada walinya, iaitu bapaknya ketika berada dalam penjara. Syekh Ibnu Hajar bersetuju betul lah, mana pindah kepada wali hakim kerana ta'adzur nak sampai kepada wali, nak minta izin daripada dia. Wali yang terdekat ghaib, wali yang terdekat ni wali aqrab lah, terdekat ghaib, hilang melebihi 2 marhalah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah, tertinggal tu menyatakan bahawa jikalau wali yang terdekat menghilangkan diri melebihi 2 marhalah dan lebih, dalam keadaan tidak dihukumkan sama sekali sebagai orang yang telah meninggal dunia, maka yang menikahkan perempuan tersebut ialah sultan, meskipun wali tersebut panjang masa hilangnya. Hal ini berlaku kerana orang yang hilang tersebut ialah seorang wali, dan hak menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya merupakan haknya wali. Jadi tak akan berpindah kepada ab'ad. Jadi masih dia seolah-olah macam ada, tapi nak kata ada, dia ihtimal, boleh ada hilang, boleh kata mati, boleh kata hidup. Pindah kepada sultan ataupun hakim. Maka jikalau tidak dapat disempurnakan oleh wali yang terdekat tersebut untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah kewaliannya, maka sultan akan menggantikan tempatnya, seperti mana sultan akan menggantikan wali untuk menikahkan perempuan tersebut jikalau wali itu menegahkan dirinya daripada menikahkannya dengan lelaki yang lain. Seperti mana kita sebut tadi. Dihikayatkan daripada pandangan Syekh Ibnu Suraij rahimahullahu ta'ala bahawa pernikahan tersebut akan berpindah kepada wali yang jauh, wali ab'ad juga, seperti mana masalah wali yang gila. Jadi khilaflah sini. Walaupun begitu, para ulama melihat bahawa pendapat yang diceritakan daripada Syekh Ibnu Suraij rahimahullah tersebut merupakan pandangan yang jauh, qaulun ba'id, pandangan yang tak boleh dipakai. Tu. Jadi pandangan mu'tamad mazhab Asy-Syafi'iyah pindah kepada wali hakim ataupun sultan bila wali itu ghaib lebih daripada 2 marhalah dan panjang masanya. Sultan yang bukan berada di negeri perempuan tersebut berada menikahkannya. Sekarang ni perempuan tu ada di Terengganu, jadi hak tadi tu Sultan Terengganu lah yang pernah menikahkan dia. Tapi sekarang ni perempuannya ada Terengganu, tapi Sultan Kelantan yang menikahkannya. Boleh ke tidak? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa yang menikahkan perempuan tersebut pada masalah sebelumnya ialah sultan, yakni sultan yang berada di kawasan atau negeri perempuan tersebut berada, ataupun penggantinya, pengganti sultan. Adapun jikalau yang menikahkan perempuan tersebut ialah sultan yang bukan berada dalam kawasan negerinya, maka tidak sah pernikahan tersebut menurut pandangan asah. Makna berlaku khilaf. Pandangan asah, Sultan Kelantan, Sultan Pahang tidak sah menikahkan dia sebab perempuan berada di Terengganu. Tu.
Tapi pandangan muqabil al-asah sah juga. Status sultan menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewalian orang yang gaib. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa sultan yang menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah hak kewalian seseorang yang telah menghilangkan diri itu atas jalan ganti sahaja, bukan atas jalan kewaliannya ke atas perempuan tersebut. Tu kita dah bahas dulu dah. Sultan ganti ni atas dasar atas jalan badal saja ke atau atas jalan wali? Kita dah bahas dulu dah. Jadi sini kata sultan yang menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah hak kewalian seseorang yang telah menghilangkan diri itu atas jalan ganti, bukan atas jalan wali. Sebab wali masih ada, cuma sekarang dia dua marhalah, dia jauh daripada kita. Hal ini berlaku kerana wali yang menghilangkan diri tersebut tidak sama sekali keluar daripada statusnya yang menjadi wali kepada perempuan yang berada di bawah kewalian itu. Wali masih ada, belum lagi keluar. Bukan itu sahaja, bahkan kewalian bagi orang yang menghilangkan diri itu sabit meskipun dirinya hilang sekalipun. Hal ini berdasarkan dalil jikalau wali tersebut menikahkan perempuan tersebut dengan seorang lelaki ketika diri wali tersebut menghilangkan diri, maka sah pernikahan dia. Contoh dia gaib. Dia gaib di mana? Afrika. Dia pun nikahkan anak perempuan dia yang mujbir tu dengan orang Afrika. Sah tak? Sah. Jadi walaupun dia hilang gaib di Afrika, kita di Malaysia tetap kewalian dia masih ada. Cuma dia gaib lah. Pindah kepada hakim. Wakil bagi wali yang menghilangkan diri, bolehkah menikahkan perempuan yang berada di bawah kewaliannya? Sekarang ni wali ni sudah mewakilkan orang lain, tiba-tiba wali ni hilang, boleh tak dia nikahkan? Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau terdapat wakil bagi wali yang menghilangkan diri tersebut, maka tidak terlucut jawatannya sebagai wakil. Bahkan sah pernikahan perempuan tersebut jikalau wakil bagi wali yang menghilangkan diri tersebut menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain. Ini merupakan pandangan yang masyhur dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi wali ni hilang, sebelum hilang dia telah wakilkan orang, lepas tu hilang. Boleh tak wakil ni menikahkan dia? Boleh. Sebab sudah berlakunya wakil dan sah perwakilan itu. Wali menghilangkan diri tanpa mengetahui tempatnya, atau masih hidup atau mati, tak tahu apa status. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa masalah yang disebutkan sebelum inilah, iaitu wali menghilangkan diri tersebut adalah pada masalah jikalau diketahui tempatnya dan berkemungkinan untuk seseorang sampai kepadanya. Sebelum ni yang kata wali ghaib itu kalau dapat tahu bila dia pi, tempat mana dia pi, boleh sampai ke dia. Namun begitu, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa masalah sebelumnya berlaku meskipun tidak mengetahui keberadaan wali dan tidak mengetahui status hayatnya sekalipun. Ini ghayah dia. Ghayah dalam Tuhfah kata, tak kait gitu. Walaupun tak tahu keberadaan wali pun tetap dia panggil masalah sebelum. Walaupun tak tahu status hayat dia, dihidupkan mati, tetap hak macam sebelum. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni dan Syekh Ibn Muqri rahimahullah dalam Rawdut Talib telah bersependapat bahawa Syekh Ibn Hajar telah bersependapat dengan Syekh Ibn Hajar rahimahullah bahawa tetap sultan akan menikahkan perempuan tersebut meskipun walinya tidak dapat diketahui status hayatnya maupun tempat sekalipun. Jadi ghayah ni. Maka menurut Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash, jikalau tidak dapat mengetahui sama sekali tempatnya ataupun tidak dapat mengetahui sama sekali sama ada walinya itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia, maka orang yang akan menikahkan perempuan tersebut tetap sultan, sama juga. Itu Syekh Ad-Damiri pun. Hal ini berlaku kerana menikahkan perempuan tersebut telah menjadi uzur daripada pihak wali bagi perempuan tersebut. Ala kulli hal, wali itu tahu tempat ke, tak tahu tempat ke, berkemungkinan balik ke dok ke, hidup ke, mati ke, tetap sultan jadi ganti. Sebab dia ada hak kewalian, cuma sekarang ni hilang. Maka tidak akan pergi kepada wali abad, dia tetap sultan atau pengganti sultan yang akan menikahkannya. Tu ya kesimpulannya. Tidak mengetahui keberadaan wali sehingga berputus asa mencarinya. Tak tahu dia mana lagi, tapi pas sudah tak balik-balik. Macam mana? Setahun dua tak balik dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau wali menghilangkan diri sehingga ke tahap berputus asa makna tak tahu dah nak cari mana, maka dihukumkan wali tersebut telah mati. Kalau sampai tahap berputus asa, tak tahu dah wali ni gimana, maka kita hukumkan dia sebagai mati. Hukum saja, bukan mati sungguh. Hukum saja.
Akibatnya, harta milik wali yang menghilangkan diri tersebut dibahagi-bahagikan kepada keluarga seperti mana termaktub dalam bab faraid. Jadi faraid kena boleh bahagilah. Okey. Oleh itu, pada ketika itu semestinya akan berpindah hak kewalian bagi perempuan tersebut kepada wali yang jauh. Ketika dihukumkan mati, maka dia macam orang mati lah. Kalau wali mati pindah aqra dah, pindah abad dah, pindah abad. Mana pindah hak lebih jauh kalau mati. Tak pindah pada hakim lah. Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah berpendapat bahawa jikalau seorang wali tersebut menghilangkan diri secara berputus-putus, yakni wali tersebut tidak sampai ke tempat yang kebiasaannya orang yang pulang daripada musafir dalam setahun, kecuali sekali sahaja, maka akan dipindahkan hak kewalian wali yang terdekat tersebut kepada wali yang jauh. Dia kata, jikalau seorang wali tersebut menghilangkan diri secara berputus-putus, makna ada tempoh lah, yakni putus-putus tu wali tersebut tidak sampai ke tempat yang kebiasaannya orang yang pulang daripada musafir dalam setahun, kecuali sekali sahaja. Mana dia mari ke tempat yang kebiasaannya mana wali tersebut tidak sampai ke tempat yang kebiasaannya orang pulang daripada musafir. Mana dia berada di tempat yang mana orang musafir kalau balik ada tempat tu. Dia tak berada pada tempat tu. Melainkan balik kecuali sekali sekala je. Mana sekali sahaja, sekali sekala sahaja dia menghilangkan diri dan dia berada pada tempat selain daripada orang musafir kalau balik duduk di tempat tu. Mana contoh kalau orang musafir balik duduk tempat ni. Jadi dia tak berada tempat ni, dia ada berada tempat lain, tapi dia pulang sekali sekala. Mana dia ghaib tapi pulang lah. Mana tu ghaib putus-putus. Dia tidak berada pada tempat yang orang musafir kalau sampai ada pergi tempat tu. Dia tak ada tempat tu. Tu dia kata, seorang wali kalau menghilangkan diri secara berputus-putus, yakni wali tersebut tidak sampai ke tempat yang kebiasaannya orang yang pulang daripada musafir. Tu tempat tu, dia tak sampai tempat tu. Dia hilang diri putus-putus tu dalam setahun kecuali sekali saja. Mana sekali sekala dia balik dalam setahun. Mana hilang ghaib tak? Ghaib, tapi putus-putus. Bukan hilang terus setahun tu tak ada. Dia kadang-kadang mari, kadang-kadang tidak. Sekali sekala mari. Dan dia berada di tempat yang selain daripada tempat orang musafir kalau balik. Maka akan dipindahkan hak kewalian tersebut kepada wali abad. Adapun mazhab Malikiyah sama seperti perbahasan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini kalau pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad lah tadi tu. Pandangan Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Kalau kita mazhab Syafi'i, apa dia tadi? Kalau wali tersebut hilang, wali tersebut kalau hilang, ada dua. Pertamanya hilang tahu tempat, ataupun tak tahu tempat tapi tak sampai tahap putus asa hilang dah tu. Maka itu kembali kepada sultan. Tapi kalau hilang tu sampai tahap putus asa, tak tahu lagi mana, sampai 2-3 tahun tak balik ni, maka pindah kepada wali abad. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad dia tafsir sikit. Tu hak tadi tu. Kalau mazhab Malikiyah dia sama saja macam mazhab Syafi'i. Iaitu wali tersebut hilang terbagi pada dua. Putus asa mencari dia, tak putus asa mencari dia. Kalau tak putus asa pindah kepada wali hakim. Kalau putus asa pindah kepada wali abad kerana dikira sebagai mati. Okey. Situasi yang membolehkan qadi menikahkan perempuan apabila walinya menghilangkan diri. Macam mana situasi dia? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa hanya sahaja qadi boleh menikahkan perempuan jikalau tiada wakil sama sekali yang mewakili wali yang menghilangkan diri tersebut. Qadi ni boleh menikahkan dia kalaulah wali yang hilang ni tak wakil dengan orang. Dia tak pernah wakil dengan orang pun. Wakil suruh nikah anak dia ke tak? Maka qadi boleh menikahkan dia. Maka jikalau wali yang menghilangkan diri tersebut telah mewakilkan seseorang sebelum dirinya ghaib pada menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya, maka tak boleh qadi perempuan tersebut menikahkan dia. Tak boleh. Sebab dia wakil dah. Jadi tak boleh qadi tidak ada hak. Kerana qadi ni badal saja. Bukannya dia tu qadi, dia badal ganti je. Perkara ini disebutkan oleh Syekh Ibn Suraqah rahimahullah dalam At-Talqin dan Syekh Al-Abbadi rahimahullah dalam Adabul Qadi. Demikian juga disebutkan perkara tersebut oleh Imam Ar-Ruyani rahimahullah dalam Bahrul Madhab dan Syekh Ibn Khairan dalam Al-Latif. Syekh Ibn Rif'ah rahimahullah telah menerangkan bahawa keadaan ini tidak tersembunyi
sama sekali. Jikalau yang dimaksudkan dengan wali tersebut ialah wali mujbir, ataupun perempuan tersebut mengizinkan bagi seseorang untuk menikahkannya dalam keadaan orang tersebut bukannya wali mujbir. Masalah tu. Yang dimaksudkan dengan wali di sini ialah wali mujbir, satu. Ataupun wali bukan mujbir tapi disuruh dan dibenarkan oleh perempuan tu untuk menjadi wali. Tiba-tiba dia hilang. Sebelum dia hilang, dia mewakilkan orang lain. Boleh. Wakil tadi menikahkan dia. Tak boleh hakim ataupun qadi menikahkan dia. Tu. Namun begitu Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa disunatkan bagi hakim bahawa dia menghadirkan asabah bagi perempuan tersebut. Menghadirkan, menuntut hadirlah. Suruh asabah perempuan. Asabah tu pergi tengok dalam muka surat berapa tu yang sebelum tu. Asabah tu apa dia? Yang asabah ni di istilah faraid. Ataupun hakim tersebut meminta izin kepada mereka asabah untuk menikahkan perempuan tersebut melalui qadi supaya dapat keluar daripada perselisihan pandangan ulama berkaitan keharusannya menikahkan perempuan tersebut. Jadi dia kata sama ada dalam kitab Syarh Minhaj kata sunat bagi hakim menghadirkan asabah perempuan satu ketika akad nikah. Ataupun hakim tersebut meminta izin kepada mereka asabah perempuan untuk menikahkan perempuan tersebut melalui qadi. Bukan hakim yang menikahkan, tapi dia suruh orang asabah perempuan tu minta izin. Dia suruh asabah perempuan tu mengizinkan qadi menikahkan dia, bukan hakim. Supaya nak elok khilaf ulama terhadap hakim ni boleh menikahkan dia ataupun tidak. Tu. Perkara ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Qadi menikahkan perempuan yang menghilangkan diri oleh walinya dalam keadaan mengetahui dirinya akan kembali. Macam mana ni? Imam Al-Baghawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam Fatawa Al-Baghawi, Imam Al-Qaffal rahimahullah dalam Fatawa Al-Qaffal, dan Al-Qadi Husin dalam fatwanya telah menjelaskan bahawa jikalau seorang qadi menikahkan seorang perempuan yang telah menghilangkan diri oleh walinya, wali menghilangkan diri, kemudian wali tersebut hadir selepas akad nikah dilangsungkan, sudah. Dengan sekira-kira qadi tersebut mengetahui ketika akad nikah dilangsungkan bahawa wali tersebut menghilangkan diri pada tempat yang dekat dalam negerinya, maka jelas bahawa pernikahannya itu tidak sah sama sekali. Sekarang ni wali perempuan tu hilangkan diri, qadi ni pun nak nikahkan dia lah. Ketika nak nikahkan dia, qadi wali yang hilang tadi tu tiba-tiba mari. Dalam keadaan ketika akad nikah, qadi itu tahu wali itu menghilangkan diri di tempat dia dekat bukan jauh pun. Maka jelaslah tak sah. Tu. Wali hadir semula selepas menghilangkan diri dan selepas hakim menikahkan perempuan yang berada di bawah yang berada di bawah kewaliannya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj bahawa jikalau hakim telah menikahkan perempuan yang berada di bawah kewalian seseorang ketika wali tersebut menghilangkan dirinya, kemudian wali tersebut hadir semula dan hakim berkata, aku telah menikahkannya ketika kamu menghilangkan diri, maka para al-ashab asy-Syafi'iyah berpendapat bahawa diutamakan pernikahan yang dilaksanakan oleh hakim. Mana? Sah. Jadi wali sekarang ni hilang diri dan hakim pun tak tahu dia hilang diri kat mana. Lepas tu mari semula lepas sah akad nikah. Lepas tu hakim pun katalah, aku dah menikahkan kamu ketika kamu menghilangkan diri. Maka para ashab asy-Syafi'iyah mengatakan al-qaulu qaulul hakim. Perkataan hakim itu diambil kira, maka sahlah pernikahan tersebut. Salah seorang daripada dua orang wali menghilangkan diri. Apa pula ni? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj bahawa jikalau perempuan tersebut mempunyai dua orang wali, kemudian salah seorang daripada keduanya telah menikahkan perempuan yang berada di bawah hak kewaliannya itu dengan lelaki yang lain, dalam keadaan salah seorang lagi daripada walinya menghilangkan diri dan datang setelahnya oleh wali yang gaib tersebut, dan dalam keadaan wali yang menikahkannya itu berkata kepadanya, aku telah menikahkannya, maka tidak akan diterima sama sekali melainkan setelah membawa bukti. Sekarang ni ada dua wali. Dua wali ni maknanya bukan bapak, bukan datuk lah, mati dah, wali sederajat. Wali sederajat ada dua. Jadi wali sederajat ada dua, salah satu nak menikahkan dia, kena ada satu lagi ada hadir dalam majlis itu. Kemudian salah seorang daripada wali ni hilang dan salah seorang lagi menikahkan dia. Lepas wali yang hilang tu kembali, dia yang wali ni yang menikahkan dia tu kata, aku telah menikahkan perempuan dengan si fulan. Maka tak akan diterima perkataan
wali yang menikahkan dia tadi, melainkan dibawa bukti. Sebab tu sekarang ni ada kad pengenalan kahwin. Ni bukti kahwin aku ni. Tu. Jadi kalau ada bukti, sah, tak ada masalah. Ni kad perkahwinan dia ada orang ni. Sah. Ni. Hakim menikahkan kanak-kanak perempuan yang kehilangan walinya. Kanak-kanak perempuan sekarang ni berhajat kepada kahwin. Tiba-tiba wali dia hilang. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah berkenaan hukum hakim menikahkan kanak-kanak perempuan yang telah kehilangan walinya, iaitu bapaknya. Masalah ini berlaku perselisihan pandangan ulama dalam kalangan ulama. Dia kata, Syekh Ibn Rif'ah pandangan pertama rahimahullah kata harus hakim menikahkan kanak-kanak yang kecil tersebut ketika ketiadaan ataupun ghaib bapaknya. Tu kata Imam Ibn Rif'ah. Mana sah wali ganti. Pandangan kedua, Syekh Ibn Hajar rahimahullah kata pandangan yang sebenarnya mana al-qaulus shawab, qaulus shawab, pandangan yang as-shawab, yang betul ialah pendapat yang terdapat dalam Al-Anwar dan selainnya, iaitu tidak harus hakim menikahkan kanak-kanak perempuan tersebut apabila ketiadaan ataupun kehilangan walinya, iaitu bapaknya. Hal ini berlaku kerana hakim itu hanya saja menggantikan seseorang yang lain pada ketika wajib menunaikan haknya. Sedangkan bapa yang merupakan wali bagi kanak-kanak kecil tersebut tidak wajib untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kanak-kanak. Jadi elak dia kata tak boleh ni sebab apa? Sebab hakim ni hanya boleh ganti pada ketika wali tu wajib menunaikan haknya sebagai wali. Sekarang ni wali ni wajib tak nikahkan anak perempuan kecil? Tak wajib. Tak wajib. Jadi bila tak wajib, hakim pun tak boleh ganti. Tu. Yang hakim boleh ganti ni bila wali tadi ada hak yang menjadi kewajipan atas dia untuk menikahkan, tiba-tiba tak menikah. Barulah wali ganti. Barulah hakim ganti. Sekarang ni hakim tak boleh ganti sebab wali tidak ada hak kewajipan untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Tu maka tak boleh. Sebab apa? Sedangkan bapa yang merupakan wali bagi kanak-kanak kecil tersebut tidak wajib untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kanak-kanak. Tidak wajib menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan kanak-kanak tersebut meskipun budak-budak tersebut menunjukkan keinginan untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki ajnabi lain. Walaupun dia tunjuk alamat kata, aku ni nak menikah, tapi budak-budak tak wajib. Sebab budak-budak ni tak ada dosa pahala. Tapi kalau dah dewasa, dia minta, bapak tak bagi, baru hakim boleh ganti. Kalau lepas paksa sekali, kalau lepas paksa 3 kali 4 kali, pindah kepada ab'ad macam tadi. Tu kalau dah besar. Wali menghilangkan diri kurang daripada kadar 2 marhalah. Tadi 2 marhalah, bukan 2 mahar. 2 marhalah, bukan 2 mahar. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syirmini dalam Mughni telah menerangkan bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan masalah wali yang menghilangkan diri tidak melebihi kadar 2 marhalah. Pandangan yang asah, tidak boleh sesiapa pun menikahkan perempuan yang berada di bawah kewaliannya melainkan dengan mendapat izin daripada wali tersebut. Hakim pun tak boleh. Hakim boleh bila kadar lebih 2 marhalah. Hal ini berlaku kerana menghilangkan diri kadar yang kurang daripada 2 marhalah itu seperti wali tersebut masih bermukim di tempat perempuan yang hendak dinikahkan itu berada. Ini pandangan asah. Pandangan yang kedua, sultan menikahkan perempuan tersebut supaya tidak menjadi mudarat perempuan tersebut dengan terlepasnya lelaki yang sekufu dengannya. Tu. Boleh jadi dia tu menjadi mudarat atas dia kalau tak menikah dengan orang sekufu. Sekarang ni wali hilang tapi kurang 2 marhalah, boleh sultan menikahkan dia. Hukum ini diserupakan dengan wali yang menghilangkan diri melebihi kadar 2 marhalah. Pandangan yang terakhir, jikalau wali tersebut menghilangkan diri melebihi kadar masafatul udwa, iaitu kadar 1 marhalah. Masafatul udwa ni biasanya marhalah untuk hakim, qadi. Al-udwa ni musuh. Sebab apa? Orang alim wajib ada pada kadar 2 marhalah, 1 orang. Orang hakim, qadi wajib ada 1 marhalah sebab kadar jinayah lebih banyak. Cerai berai lagi banyak. Jadi perlu 1 marhalah seorang. Jadi kita ni tak ada masalah lah, setiap daerah ada qadi dia. Maka boleh sultan tersebut menikahkannya. Ni kalau melebihi 1 masafatul udwa. Mana dia kalau masafatul udwa, pandangan ketiga, lebih masafatul udwa baru sultan boleh. Sebaliknya jikalau wali tersebut menghilangkan diri melebihi kadar 1 marhalah, maka perlu mendapat keizinan wali. Tadi apa dia? Tadi kadar 1 marhalah, ni kalau lebih. Kalau lebih 1 marhalah, kena dapat keizinan wali tersebut untuk menikahkannya. Kalau kurang 1 marhalah,
Kalau kurang satu marhalah ataupun satu marhalah, dipanggil sebagai masafatul urwa, boleh sultan jadi hakim. Kalau lebih satu marhalah, mana 2 marhalah dan ke atas, kalau nak nikah mesti dapat keizinan wali tersebut. Itu pandangan yang ketiga. Kalau dia itu musafir kurang 2 marhalah, dengan makna satu marhalah. Kalau satu marhalah, pandangan asah tak boleh. Pandangan yang kedua boleh. Pandangan yang ketiga, satu marhalah boleh, lebih satu marhalah tak boleh. Sebab kurang kadar marhalah ni boleh jadi 1,5. Jadi kalau 1,5 marhalah atas pandangan si tak boleh dah lah, kena minta izin. Tu. Wallahu a'lam. Kita sambung pula hari Ahad khatam insya-Allah taala. Ada soalan? 2 4 6 8 lagi habis. InsyaAllah hari Ahad kita khatam Kashfun Niqab jilid yang kedua, dan akan sambung kepada jilid yang ketiga lah. Alhamdulillah kita sudah hampir nak khatam jilid yang kedua Kashfun Niqab. Hari Ahad ni insya-Allah kita akan mengkhatamkan Kashfun Niqab jilid yang kedua. Siapa-siapa yang nak hadir tolong maklum esok lah paling kurang. Sebab ada jamuan. Ni ramai ni. Sengaji mari tau, mari sudah. Mari khatam, hak tak pernah mari. Tapi tak apa, marilah, tak nak salah kita. Macam Buya Hamka kata, nak tengok orang Islam ni tengok waktu sembahyang raya. Mari ramai. Nak tengok orang beriman, tengok sembahyang subuh. Sembahyang subuh macam mana? Sembahyang subuh Allah satu baris je. Tu pun mari, muju mari je tu. Tu nak tengok orang beriman dengan orang Islam, beza je. Sama juga orang mengaji dengan orang nak khatam sama. Orang nak mengaji dia mari. Mari. Hujan lebat tak lebat dia mari belaka. Baba sepanjang hafizahullah taala banjir pun mari juga. Dia bawa baju persalinan. Sebab tu jadi alim. Dia jadi alim ni bukan masuk kelas aja dah. Jadi alim ni kena sohbah tok guru, kena rajin mutalaah, kena rajin khidmat, kena susah payah ketika perjalanan menuntut ilmu tu ada susah. Kalau duk senang ya, tak jadi. Senang, aku ni senang, tak pernah dapat ujian. Tayar bocor ke tak ada. Tu senang, tak ada apa. InsyaAllah hari Ahad khatam. Sebelum kita sambung jilid yang ketiga, penganjur kita ni ada cadangan nak baca kitab Risalatul Mahid. Risalatul Mahid ni 6 muka surat, tapi panjang kot lah kalau kita bahas. 6 muka surat tu. Sebelum kita bersambung jilid yang ketiga. Risalatul Mahid ni berkaitan dengan haid sahaja, tak ada istihadah. Jadi khatam kita Risalatul Mahid ni maknanya boleh alim haid saja. Haid saja boleh alim, boleh reti serba-serbi. Kita akan ajar secara detail, sangat-sangat detail, insya-Allah taala, dengan qadar kemampuan kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.